Kunjungan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Jakarta bermula hari ini memfokuskan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang dijadual pagi esok. Pertemuan itu nanti menjadi cerminan betapa mendesak dan perlunya kedua-dua negara bekerjasama dalam situasi yang tidak menentu dan mencabar. Persoalan mengenai lawatan tersebut bukan sahaja timbul di Malaysia, malah ia turut menjadi perbincangan di peringkat antarabangsa. Dan wartawan Hanim Muhili yang membuat liputan mengenainya bersama kami secara dalam talian ketika ini. Hanim, apa signifikan kunjungan atas jemputan khas Presiden Jokowi itu perlu dibuat pada masa ini dan kenapa perbincangan kedua-dua pemimpin perlu dilakukan secara bersemuka, Hanim? Ivan, apapun penjelasan mengenai perkara itu, persoalan tidak dapat dielak. Kita imbas sedikit apa yang berlaku tahun lalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Ini adalah lawatan pertama beliau ke luar negara kerana 17 hari selepas itu, negara telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan buat kali pertama. Berbalik kepada lawatan ke Jakarta, benar ramai tanya kenapa tidak dibincangkan secara maya. Ada beberapa perkara yang menyentuh kepentingan kedua-dua negara yang memerlukan perbincangan teliti serta kesepakatan. Sebahagian besar bakal dibincangkan melibatkan isu penting termasuk kerjasama ekonomi, isu keselamatan serantau dan dua hala serta usaha menangani secara bersama pandemik COVID-19. Oleh sebab itu, kedua-dua pemimpin bersetuju mengadakan perbincangan secara bersemuka. Kenapa di Jakarta? Kerana undangan ini dibuat oleh Presiden Jokowi kepada Perdana Menteri dan Indonesia sentiasa menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik. Seperti kelaziman, tradisi yang sama juga diamalkan oleh Presiden Indonesia. Malaysia menjadi destinasi pertama lawatan Jokowi pada Februari 2015 selepas mengangkat sumpah jawatan Presiden pada penghujung 2014. Apa pula isu terpenting untuk dibincangkan? Baik, menerusi lawatan ini, pemimpin kedua-dua negara akan bertemu secara empat mata di Istana Merdeka Jakarta dan membincangkan beberapa aspek penting bukan sahaja dalam usaha menangani cabaran pandemik COVID-19. Isu penting itu termasuk memperkukuh perancangan bagi bersama-sama memerangi diskriminasi minyak sawit terhadap Malaysia dan Indonesia di peringkat antarabangsa. Indonesia dan Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Kelangsungan dalam sektor komoditi itu amat penting demi manfaat ekonomi Kuala Lumpur, Jakarta. Lebih-lebih lagi demi kebajikan lebih 600,000 pekebun kecil sawit khususnya di Malaysia. Selain itu, memperkukuh kerjasama dalam memerangi isu alam sekitar, khususnya masalah jerebu yang rentas sempadan. Seterusnya, meningkatkan usaha sama dalam perdagangan dan pelaburan termasuk membincangkan potensi keterlibatan syarikat Malaysia dalam usaha menjayakan rancangan Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Potensi keterlibatan Malaysia dalam projek berkenaan berupaya membantu usaha pemulihan ekonomi serantau terutama ketika era pasca pandemik nanti. Satu lagi isu penting adalah meningkatkan rundingan untuk melaksana skim laluan hijau timbal balik antara kedua-dua negara atas tujuan rasmi dan perniagaan. Penting untuk ditegaskan bahawa perbincangan itu nanti adalah bagi memperincikan SOP yang boleh dipersetujui kedua-dua negara. Bagaimanapun pelaksanaannya bukan secara serta-merta. Keputusan untuk melaksanakan RGL bergantung kepada kelulusan daripada pihak berkuasa kesihatan di Malaysia dan Indonesia. Ivan? Ya, Hanim, kita juga jangkakan para pemerhati antarabangsa akan berteka-teki sama ada konflik dalaman semasa yang didepani rakan ASEAN khususnya Myanmar akan turut diberi tumpuan oleh Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Jokowi. Hanim. Ya, Hanim. Ya, meskipun lawatan Perdana Menteri disingkatkan dan berlangsung dalam SOP kesihatan yang amat ketat, ia diteruskan sebagai bukti kepentingan hubungan rakan ASEAN. Pertemuan Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Jokowi berlaku tak kala satu lagi anggota ASEAN, Myanmar, berdepan ketegangan politik setelah tentera menjatuhkan pemerintah awam Isnin lalu. Sama ada ia akan disentuh atau tidak,
mungkin, tetapi perjumpaan esok dijangka tidak mengambil masa terlalu lama, jadi perbincangan juga akan padat, pastinya lebih menjurus kepada isu-isu berkepentingan Malaysia-Indonesia. Bagaimanapun tidak mustahil perkara terbabit dibangkitkan kerana ia akan menjadi peluang pertama bagi masyarakat antarabangsa mengetahui kedudukan kedua-dua pemimpin. Di peringkat ASEAN, Singapura dan Indonesia telah menyatakan keprihatinan mengenai perkembangan terbaru di Myanmar dengan harapan semua pihak bertenang bagi mencapai keputusan terbaik. Namun perlu diingat bahawa isu Myanmar agak berbeza dalam konteks ASEAN, ekoran tindakan kerajaan negara itu terhadap minoriti Rohingya sebelum ini. Ivan. Terima kasih Anim di Jakarta yang berkongsi latar belakang dan tujuan lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke sana untuk bertemu Presiden Joko Widodo esok. Terima kasih Hanif.